Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua, nama saya Ainur Syakinah binti Abdullah Sabil, nombor matrik di 202111000296. Saya daripada Fakulti Komputeran dan Meta Teknologi. Pensyarah bagi kursus ini ialah Dr. Nurul Afifah Adila Muhammad Saleh. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang sejarah perkembangan tulisan Jawi. Tulisan Jawi merupakan tulisan yang berasal daripada bahasa Arab. Tulisan Jawi ini telah lama wujud dalam khazanah kebudayaan Melayu iaitu sejak abad ke-10 Masihi. Tulisan Jawi sangat berkait rapat dengan perkembangan Islam di seluruh kepulauan Melayu. Ia digunakan secara meluas dalam pelbagai bentuk iaitu bentuk penulisan, dokumen, aktiviti pengajaran, surat rasmi yang menjadi medium perantaraan dalam urusan pentadbiran kerajaan Melayu. Beribu tahun lalu, tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi di tanah Melayu dan orang Melayu menggunakannya dalam penulisan. Orang Melayu sering menyebut diri mereka sebagai orang Jawi bagi mencerminkan hubungan erat antara masyarakat Melayu dan Islam. Namun, penjajahan oleh negara-negara barat dan pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan pada tahun 1963 yang menjadikan tulisan Rumi sebagai tulisan rasmi negara telah mengurangkan pengaruh tulisan Jawi di Malaysia. Mengikut sejarah, kedatangan orang Arab dan proses Islamisasi di tanah Melayu telah membawa kemunculan tulisan Jawi ini. Perkara ini sememangnya tidak dapat dinafikan memandangkan Al-Quran merupakan sumber utama orang Islam dan ditulis dalam huruf Arab. Para pendakwa Arab pada ketika itu menterjemahkan Al-Quran dan kitab Arab ke dalam bahasa Melayu bagi memudahkan penyebaran Islam dan sebab itulah terlahirnya manuskrip Jawi. Melihat dalam sejarah perkembangan Jawi, tulisan Jawi ini telah melalui beberapa fasa zaman secara berperingkat bermula dengan sistem ejaan Jawi lama, sistem ejaan Jawi Pakatan, sistem ejaan Jawi Za'bar, sistem ejaan Jawi Dian dan akhir sekali sistem ejaan Jawi yang disempurnakan. Sistem ejaan Jawi lama. Tulisan Jawi pada asalnya berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam abad ke-10 menerusi aktiviti perdagangan oleh pedagang Arab yang datang ke tanah Melayu. Antara tokoh awal lain yang mengusahakan sistem ini ialah Syekh Ahmad Al-Fatani. Walaupun sistem ejaan yang diusahakannya tidak tersebar secara meluas, namun sistem ini banyak digunakan untuk mentasyir kitab-kitab Jawi yang diterbitkan di Asia Barat. Antara bukti yang dapat kita lihat ialah batu bersurat yang terdapat di Terengganu. Batu bersurat ini bertarikh pada tahun 702 Hijrah dan ia menjadikan artifak bertulisan Jawi yang terawal ditemui di Malaysia. Ia juga menjadi bukti penggunaan tulisan Jawi di alam Melayu pada ketika itu. Kandungan batu bersurat ini menuliskan tentang peraturan sosial serta perihal pentadbiran kerajaan Islam terawal yang wujud di Terengganu. Selain itu ialah manuskrip. Manuskrip tertua yang ada pada kita sekarang ialah manuskrip Aqaid An-Nasafi yang bertarikh pada tahun 998 Hijrah. Kemudian diikuti dengan sistem ejaan Jawi Pakatan yang ditubuhkan pada tahun 1888 yang telah diasaskan oleh Datuk Seri Ahmadi Raja Abdul Rahman Anda dan Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Pada 14 April 1935, Sultan Johor Sultan Ibrahim Ibni Sultan Abu Bakar telah menggunakan gelaran diraja dan menukar nama persatuan kepada Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Buku Diraja Johor, The Royal Society of Malay Literature of Johor. Pakatan ini mempunyai matlamatnya iaitu memelihara, memperlengkap dan mempermedakan bahasa Melayu dan memelihara tulisan Jawi, menyeragamkan ejaan dan perkataan, mencipta tulisan baru, mengembangkan pengetahuan melalui ceramah-ceramah dan penyelidikan, mengeluarkan pengedar atau jurnal 6 bulan sekali dan mengadakan perpustakaan. Pada tahun 1937, bertepatan dengan objektif yang digariskan, maka satu panduan khusus sistem ejaan Jawi mula disusun secara persendirian oleh Meja Datuk Haji Muhammad Said Sulaiman dan Pendeta Za'bar sebagai pakar rujuk. 5 jenis ejaan yang dibahagikan ke dalam ejaan Melayu ialah ejaan lama iaitu ejaan pengaruh Arab tahap kedua seperti marka dan sudah, ejaan tua iaitu ejaan yang mempunyai huruf saksi sekerat dan tidak ada huruf saksi sekerat. Ejaan ini merujuk kepada ejaan pengaruh Melayu tahap pertama seperti ini dan itu. Ejaan baru iaitu ejaan yang mempunyai huruf saksi yang lengkap. Dengan kata lain, ejaan ini adalah ejaan pengaruh Melayu tahap kedua seperti bilik dan guru. Ejaan Arab iaitu ejaan bagi kata Arab yang dieja mengikut ejaan asal seperti dam, wajib dan rukun. Ejaan kemelayuan iaitu ejaan bagi kata Arab yang telah dimelayukan sama ada sebutan maupun ejaan seperti peduli dan rela.
Seterusnya ialah sistem ejaan Jawi Za'ba yang lebih dikenali sebagai fasa penstrukturan semula sistem tulisan Jawi. Sistem ini dibentuk dan disusun oleh Zainal Abidin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Pendeta Za'ba. Beliau merupakan seorang pakar bahasa, pejuang dan pencipta tulisan Jawi yang gigih dan pemikir Melayu ulung. Pelibatan beliau dalam bidang bahasa menambahkan lagi kecintaannya terhadap tulisan Jawi menyebabkan terhasilnya beberapa buah karya mengenai Jawi. Pada tahun 1918, beliau mula mengumpul perkataan-perkataan Melayu dengan tujuan menyusun kamus Melayu yang besar dan lengkap. Pada tahun 1931, beliau melebitkan Rahsia Tulisan Jawi diikuti dengan Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi pada tahun 1938 tetapi diterbitkan pada 1949 akibat kekangan masa 11 tahun. Sistem ejaan Jawi Za'ba ini mempunyai pelbagai undang-undang dan cara penggunaannya. Ia dianggap sistematik dan meliputi pelbagai ejaan kecuali perkataan Inggeris dan kata singkatan. Ia menyeragamkan penggunaan tulisan Jawi di seluruh tanah Melayu ketika itu, memperkemaskan bentuk huruf, menekankan ejaan ringkas dan simplistik bagi memudahkan ejaan dan sebutan, dan ia juga menggunakan aksara dua iaitu dua Arab bagi menggambarkan kata gandaan atau ulangan. Sistem Jawi Za'ba ini menggunakan huruf-huruf yang sama dengan bahasa Arab dengan pengaruh Parsi. Walaupun demikian, terdapat beberapa huruf tambahan yang tidak wujud dalam bahasa Arab seperti nya, ga, nga dan ca. Contohnya va untuk bunyi V dalam perkataan seperti video ataupun volunteer tidak wujud, maka digantikan dengan huruf ba. Contohnya video dieja sebagai video iaitu ba, ya, dal, ya, waw. Dan volunteer dieja sebagai volunteer, ba, waw, lam, nun, ta, ya, alif, ra, volunteer. Sistem ini secara keseluruhannya menyesuaikan huruf Jawi agar mirip dengan Rumi dengan bunyi bahasa Melayu. Sekitar 1960-an hingga 1980-an selaras dengan perkembangan penulisan Jawi yang menyaksikan kewujudan penerbitan Melayu dengan penulisan-penulisan yang hebat, sistem Jawidian pula diperkenalkan. Sistem ini dipelopori oleh Encik Yusof Zaki, seorang penulis, pejuang dan penggiat Jawi yang memiliki sebuah syarikat percetakan iaitu Pustaka Dian di Kota Baru. Ciri utama bagi sistem ini ialah menghapuskan penggunaan nombor 2 dalam aksara Arab untuk gandaan atau ulangan. Malah sistem ini menggunakan sengkang diikuti dengan perkataan yang sama. Contohnya bagi perkataan berkali-kali, bagi sistem Za'ba ia dieja sebagai berkali-kali dengan menggunakan aksara 2. Manakala bagi sistem Dian ia dieja sebagai berkali-kali dengan menggunakan sengkang diikuti dengan pengulangan perkataan asal. Seterusnya ia juga memperkenalkan pendekatan moden dengan penambahan ejaan Jawi yang mencerminkan identiti Melayu. Sistem ini mencipta huruf va bagi mewakili huruf V. Contohnya bagi perkataan video dieja sebagai video dan volunteer dieja sebagai volunteer. Akhir sekali ialah sistem ejaan Jawi yang disempurnakan. Sistem ejaan Jawi yang digunakan sekarang ialah sistem yang terbaru dalam buku pedoman ejaan Jawi yang disempurnakan yang diterbitkan secara rasmi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1986 iaitu edisi kedua dan pada tahun 1987 edisi ketiga dikeluarkan. Walaupun sudah ada beberapa penyelarasan sistem ejaan Jawi yang dilaksanakan bagi mempertahankan tulisan Jawi, namun sistem ejaan Jawi tersebut masih mempunyai kelemahan dalam memenuhi keperluan perkembangan tata bahasa Melayu. Oleh itu, Dewan Bahasa dan Pustaka mengambil inisiatif untuk mengkaji semula sistem ejaan Jawi Za'ba. Terdapat 5 perkara penting yang diambil kira iaitu mengekalkan yang sudah kemas, melengkapkan yang kurang, mengadakan yang tiada, menjelaskan yang kabur dan mengemaskan yang longgar. DBP menerbitkan sebuah buku bertajuk Daftar Ejaan Rumi Jawi yang berasaskan pedoman ejaan Jawi yang disempurnakan pada tahun 1986. Antara kandungan buku tersebut ialah penyerapan perkataan bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Huruf ya yang tidak bertitik digunakan untuk mengeja perkataan yang berakhir dengan isma. Wujud hukum-hukum ejaan dalam bahasa Melayu, bahasa Arab dan bahasa Inggeris iaitu ta maftuhah dieja untuk bahasa Melayu, ta marbutah dieja untuk bahasa Arab, qaf dieja untuk bahasa Melayu dan kaf dieja untuk bahasa Inggeris. Penulisan Jawi ini terus berkembang dan berevolusi dengan penambahan huruf-huruf baru dalam penulisannya. Dapat 37 huruf di mana ia ditambah bagi menyamakan bunyi sebutan perkataan orang Melayu dengan tulisan abjad Jawi.
Walaupun tulisan Jawi ini amat sinonim dengan masyarakat orang Melayu, sedih sekali pada masa kini boleh dikatakan generasi baru ramai yang tidak boleh membaca dan menulis ayat dalam perkataan Jawi. Menurut Profesor Dr. Kang Kyung Seok, seorang pakar tulisan Jawi dari Korea Selatan ini mendakwa bahawa tulisan Jawi ini telah mengalami pengurangan dari segi penggunaannya dan jika tidak dipelihara kepada generasi muda, ia mungkin akan pupus suatu hari nanti. Masa depan tulisan Jawi di benua ini ataupun lebih khusus di Malaysia? Sedih sekali. Mengapa? Kalau tengok itu suasana, sekarang untuk itu new generation, itu sedih sekali. Yang menjadi masalah itu, macam mana? Di UK, banyak manuskrip. Banyak manuskrip. Dalam tulisan Jawi, banyak manuskrip. Seorang pun tidak sentuh.